Boleh edit yang tu kah? Tak apa Miss, kita cakap je nanti Saya. nanti Ayat saya boleh tunggang terbalik. tak apa, it's okay. Saya punya yang mana-mana sangkut tu kepada pandailah edit. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Jumpa lagi kita dalam rancangan Sembang Nutrition. Sembang Nutrition pagi ni kita akan bercerita sebab sempena actually kita akan ada sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu. So tahun ni kita akan sambut pada bulan Ogos, memang akan sambut pada bulan Ogos. Tema dia adalah sokong penyusuan susu ibu ke arah kesihatan sejagat. Okay. So pagi ni kita ada 5 orang nutritionist daripada bahagian Kuching, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Yang pertama kita ada Puan Fatin, Puan Fatin daripada Klinik Kesihatan Pekerjaya. Kita ada Miss Geraldine daripada Pejabat Kesihatan bahagian Kuching. Kita ada Puan Ellen daripada Klinik Kesihatan Ibu dan Anak Jawa. Dan kita ada Encik Makendi, Encik Makendi daripada Klinik Kesihatan Batu Kawar, dan saya sendiri senior nutritionist daripada KKA Lundu. Okey, kena nyanyi sikit. Tak apalah. Itu sesi lain nanti kita buat. Okey, kita go kepada pada penyusuan susu ibu lah. Okey, sebenarnya apa yang kepentingan dalam penyusuan susu ibu ni? Sebab kita sebagai nutritionist, memang penyusuan susu ibu ni memang salah satu daripada benda yang kita selalu wawarkan lah, selalu kita promote. So, Miss nak mula dulu? Okey, boleh. Sila Miss. Kepentingan penyusuan susu ibu, macam kita semua sedia maklum, makanan yang terbaik untuk bayi adalah susu ibu. So, kenapa ia terbaik? Itu yang penting kita perlu tahu, sebab ia mengandungi semua zat makanan yang diperlukan oleh bayi dalam kuantiti yang betul. Ni. Semua zat makanan ada kuantiti yang betul, kemudian ia mudah dihadam. Mudah dihadam dan mudah diserap untuk pertumbuhan bayi yang optimal. Dan di samping itu, kebaikan utama yang lain yang selalu kita bagi tahu dengan ibu adalah penyusuan susu ibu ini mampu untuk melindungi bayi daripada bukan semua tapi sebahagian penyakit. Okey, macam Miss cakap tadi lah, dia kata merupakan makanan yang terbaik untuk bayi kan, sebab bayi pun bila mula-mula lahir memang tak dapat nak benda yang satu yang come secara natural kepada bayi ni adalah dengan menghisap lah. So memang mana yang kita nak tengok, daripada situ pun kita dah tahu memang sumber makanan utama atau makanan yang paling mudah untuk dia adalah memang susu ibu lah, sebab susu ibu pun naturally daripada ibu tu sendiri kan. Mungkin Fatin boleh sentuh sikit kan pasal apa mungkin kesan kebaikan susu ibu ni kepada ibu dan kepada anak jugalah. Apa yang kita boleh tekankan kat sini ya. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi untuk kebaikan lah kepada ibu, selalu first yang kita akan tekankan adalah satu, dia membantu dari segi pengecutan rahim lah. Jadi lepas bersalin, actually kalau lagi cepat darah kotor yang keluar, so lagi cepatlah darah nifas tu lah, pemulihan tu berlaku lah. Okay. And then there's satu lagi, kalau menyusu badan ni is actually bonding between mak dan anak, ibu dan anak. Bayangkan dah 9 bulan dalam rahim, then baby keluar. So bila kita menyusukan badan, lagi rapat kita rasa dengan baby tersebut. Baby pun rasa lebih tenang lah lepas dilahirkan. So dah secure sebab mak dia dekat dengan dia lah. So untuk bayi pula, kebaikannya macam yang Miss dah cakap tadi, dia mengandungi semua khasiat yang diperlukan oleh bayi dengan kuantiti yang betul lah. So insyaAllah baby bolehlah dilindungi daripada mendapat jangkitan penyakit dalam usia yang awal lah. Okay, sebab lapisan sebab susu ibu ni dia ada satu colostrum. Antibody pertama lah. Itu dia merupakan kolostrum adalah cecair yang color lebih kurang kuning-kuningan sikit kuning, kan? Bukan susu basi, bukan susu basi. Dia adalah susu pertama yang keluar daripada ibu, dan memang dia sangat kaya dengan sumber nutrien yang diperlukan oleh bayi lah.
Ellen mungkin nak cakap sikit pasal pengalaman menyusu anak, sebab kita tahu most of us ni young parents, most of us. Ellen nak kongsi sikit pengalaman masa awal-awal dulu bersalin. Bagi saya memang mula-mula lepas bersalin memang kalau boleh sebab saya di swasta, bersalin di swasta. Jadi dia memang mula-mula dia bawa baby saya pergi cuci lah semua, bersihkan dia dulu. Lepas tu saya dihantar pergi work dulu. Lepas tu jadi saya minta lah itu nurse bawakan baby saya kepada saya selepas dia bersihkan lah. Kalau you tak minta, dia tak bawa lah maksudnya Ya, sebab dia memang sebab di swasta, tak praktis swasta lah. memang dia bukan itu Baby hospital friendly. baby friendly. Yalah, faham. Kalau parents minta, ibu minta, kita akan bawa jugalah. Dia akan bagilah. Sebab itulah pentingnya kat sini ibu untuk tahu kan, bila bersalin tu sebenarnya ibu-ibu tu sendiri kena tahu bahawa untuk startkan penyusuan tu you need to start as early as possible. Sebab tu kalau bila pergi ke swasta memang akan ada hospital yang memang separatekan terus ibu dengan mothers lah. Tapi sebenarnya kalau ikut kita punya praktis, kita nak ibu dengan mothers tu sentiasa dalam satu tempat lah. Mac, macam mana Mac dulu masa Michaela tu apa? Salin boleh cerita Terus sikit? keluar nama anak. Oh. Sebenarnya actually masa my wife melahirkan anak, saya berkesempatan diberi peluang untuk stay dalam labor room lah. So saya mengikuti proses kelahiran anak saya dari mula sampai dia lahir lah. Kemudian dari situ kami minta terus dengan staff. So sementara membersihkan kan, proses pembersihan selepas bersalin. Jadi anak saya terus diletakkan di dada ibunya lah. Jadi di situ kami sudah cuba untuk memulakan penyusuan seawal yang boleh. Masa tu kami berkesempatan lah untuk ada masalah maksudnya tidak terus ke ward. Bersalin normal bersalin normal. So terus kita cuba untuk memulakan penyusuan lah. Actually untuk memulakan penyusuan ni, I think the first step yang kena ada adalah satu mindset oleh ibu itu sendiri. Betul. Jadi saya dengan isteri sudah berbincang semasa isteri masih mengandung, kita dah memang dah menanam hasrat untuk menyusukan anak dengan susu badan lah. Susu badan. So I think that is the first step lah untuk kita memulakan penyusuan. Kita kena ada satu azam yang kuat untuk menyusukan anak dengan susu badan lah. Without satu azam yang kuat, maksudnya macam kita tak ada perancangan, mungkin susahlah kita nak memulakan penyusuan. Betul. I Sebab think kita that is kena our set. part. Kena set. Benda ni kena buat discussion. Betul. Rasanya itu adalah kita punya peranan lah sebagai anggota kesihatan di klinik untuk memberitahu semua kelebihan-kelebihan, kepentingan penyusuan tadi supaya dia boleh menarik minat ibu ini untuk menyusukan anak dengan susu ibu. I think we have to implant the idea as early as possible kepada ibu mengandung ini supaya mereka boleh ada satu azam, mempunyai satu matlamat untuk lahirkan anak nanti mesti menyusu badan. I think that is the first step lah untuk persediaan ibu ni lah untuk menyusu badan. Saya tertarik dengan apa yang Mac cakap tadi, berbincang dengan isteri mengenai penyusuan susu ibu ni, apakah yang kita akan bagi kepada anak bila dilahirkan. Ibu perlu diberitahu mengenai penyusuan susu ibu, tapi pasangan tu harus memberi sokongan. Inilah yang kita tengok sama-sama berbincang mengenai penyusuan susu ibu, apa yang kita nak bagi pada anak bila dia dilahirkan. Sokongan tu ada daripada pasangan itu yang saya tengok penting di sini.
Okey, kita akan bercakap lebih lanjut tentang sokongan tu, tapi kita nak tanya juga sikit dengan Fatin, pengalaman ibu dah beranak 2. So macam mana, apa cabaran antara anak pertama dengan anak kedua masa nak menyusu tu? Adakah lepas pertama kali dah memulakan, lepas tu macam dah okey, tak ada isu lagi, ataupun masih ada cabaran lain? Cabaran saya masa melahirkan anak yang pertama adalah first actually breast engorgement lah. So itu memang tak dapat nak dielakkan because I have like inverted nipple on my one side of the breast lah. So memang my first born memang tak nak langsung menyusu di yang dekat inverted tu lah. So it was a very struggling phase lah for us. So memang kena pump dengan kerap lah. And then anak yang first tu sangat susah nak tidur. Okay. So memang tak cukup rehat. Dan sebab dah menanamkan niat untuk menyusukan badan insya-Allah sampai 2 bulan. So memang kena kuatkan lah. And husband pun banyak membantu jugalah. Maksudnya masa tengah-tengah malam tu kalau anak tak nak tidur, so pass to the husband lah. Untuk entertain anak dulu, rehat sekejap. Then baru continue balik menyusu. Anak kedua? Kan? Anak kedua? Anak kedua is a boy, sama juga sebab the same masalah. But then sebab dia boy, so paksa dia juga. So alhamdulillah berjaya lah untuk menyusukan badan dua-dua belah both sides lah. I think sebenarnya orang ingat penyusuan tu memang dia bukan journey yang mudah lah. Dia tak mustahil, tapi dia bukan satu perjalanan yang mudah. Dia akan ada cabaran-cabaran dia, tapi kita kena bear in mind bahawa benda ni boleh diatasi. So kalau kita dah set matlamat kan, memang kita nak menyusukan, so this thing should be like easy lah sebenarnya. Tapi masih ada cabaran-cabaran dia. Macam saya memang cakap lah, memang it was not a very easy journey lah. Betul. Saya pun nak share cabaran jugalah, Cik. Boleh. Sila. Cabaran yang saya observe lah untuk my wife lah. Actually, kalau kita ikut teori, it's like very easy. You just get the baby, letak dekat breast and then baby menyusu. But then, bila saya ada pengalaman sendiri, actually it's not that easy lah. Okay, even though we have the knowledge, we have the technique yang kita tahu, but then bila kita nak apply to our baby kan, dia sometimes like my wife ada masalah. My daughter, dia tak pandai nak properly attach to the breast lah while breastfeeding. And then she also have inverted nipple punya problem. So macam biasalah kita cuba untuk keluarkan nipple using our pakai syringe and all that. Tapi baby still have some difficulties in attaching lah. Boleh attach tapi dia ambil masa. Ya, betul. So what we do is maybe sampai crack nipples lah. Betul. Yes, memang crack nipple, and then but we set our goal already. Kita pun dah berniat untuk susukan anak. So kita cuba untuk pump lah. Okay. Which is kita cakap tak ada option lain lah maksudnya kan, memang breastfeeding saja. So memang kita akan go for it lah. Yes. So because my wife ada difficulty untuk directly attach kan, so I make decision untuk beli pump untuk keluarkan susu lah. As long as dia minum susu ibu, that's the thing. As long as dia minum susu ibu, walaupun tak direct kan. Kalau dia tak boleh attach pun, it doesn't mean that we have to go to option susu formula for example. Okay, we have to ikhtiar, cari jalan lah untuk dapatkan susu ibu itu juga. So I bought machine, beli breast pump so that my wife can pump. So from then memang dia menyusu pakai susu yang diperah lah, express breast milk lah. So until now my daughter baru umur 10 bulan. So until now memang masih menyusu susu badan. So I think it's a success lah from our part lah. I memang tengok isteri struggling tu memang agak mencabar sikit sebab bukan mudah lah, sampai menangis tak dapat keluar susu kan. Episod air mata tu memang itu memang biasa. But then as husband lah kan, kita kena support lah, kena tolong bagi
sokongan. Apa yang dia perlukan kita kena bagilah. Itu yang pengalaman saya lah dalam cabaran isteri saya nak menyusukan anak. Menyusu anak. Ellen, kalau ni sebab selalu kan kalau kita tengok memang Chinese ada sikit susah lah untuk kita tengok yang nak menyusukan badan. Tapi sebenarnya masih ada Chinese yang mahu menyusukan badan kan sebenarnya, tapi dia punya tu tak banyak. Tapi untuk Ellen punya sendiri cabaran menyusu tu macam mana? Boleh cerita sikit? Cabaran saya ialah saya sebenarnya sudah memang bagi tahu husband saya memang nak menyusukan anak saya dengan susu padan lah. Dia okey, dia sokong. Tapi cabaran saya ialah sokongan daripada ahli keluarga lain. Macam mak mertua ke, tu yang susah sikit lah. Mak mertua okey. Dia memang set mind mereka ialah memang awal bersalin, okey. Memang tak ada air susu. Mereka sudah ada mindset macam itu. Jadi, macam untuk saya punya part pula, saya pun anak seorang. The problem is kami orang bersalin di Kuching and kami 2 orang je. We got no any support from family members. Family member memang tak ada. Saya memang my wife and dengan saya saja. So bayangkan first anak bila bersalin keluar, isteri pula Caesar. So dekat ward tu, satu hari tu saya pergi ward, memang isteri dah bersalin, saya tengok wife saya sakit, macam dah menangis-nangis. Anak saya pun menangis, saya blur tak tahu nak buat apa. I don't know what to do. Nak attend siapa dulu? You nak tengok anak dulu ke nak tengok wife you dulu? Tapi dalam masa yang sama, my wife sebab dia Caesar, so dia sakit. Bila sakit, dia tak dapat nak bagi susu dengan betul lah. Dia tak boleh fokus. So memang dua-dua pun masalah. So saya nak minta bantuan dengan siapa masa tu dia memang blur. Lalu saya panggil saya punya bidan. Saya punya confinement lady, saya minta dia datang dulu. Tolong tengokkan dululah apa yang boleh buat. And then lepas tu baru kita orang baru nak atur, okay, macam mana nak bagi dia menyusu. Dan memang sama macam Michaela, I think. Noh pun ada problem untuk attach. Dia tak dapat nak attach betul dengan breast. End up, my wife pun ada macam nipple yang tersumbat. Maksudnya bila dia menyusu, only 1 atau 2 ductus je keluar. So end up baby attach, dia tak, Noh pun tak pandai attach. So bengkak, memang breast bengkak. And then memang we terpaksa pump. Sangat sakit. Sakit kan. Bila pump pula memang tak keluar. Bila pump pun tak keluar. So memang apa yang kita buat, kita pump lah. Tuam sejuk, tuam panas. Yang macam yang biasa yang orang bagi macam petua lah kan. Sama kita tuam dulu dengan air panas, and then lepas tu, bukan air panas tak, sorry, macam it's like we get Ais suam. botol kaca, kita letak air suam dalam tu, and then kita just letak pada breast, and then ambil juga ais, lepas tu tuam pada breast juga. So end up memang dia buka ada ductus, tapi Noh masih tak nak attach. Dia macam tak pandai nak attach. So position pun susah, and then end up bila pergi pump, bayangkan bila nak pump kan kita kena have to sit tegak and almost 1 to 3 hours. So memang tired lah. It's like very tired for my wife. Tapi sebab kita dah macam Mike cakap lah, kita dah decide nak bagi juga. So we go through jugalah the phase. End up dia cuma ambil masa sikit lah. Tapi Lalas dia dapat attach. Can attach. So dia memang tak ada, memang tak ada rules. There's no fixed rule in breastfeeding. You have to try sejauh mana yang kita boleh cuba, kita cuba. Error nak macam mana, nak bagi position football ke, nak jangan bagi cepat putus asa lah. Itu yang dia punya key point. Jangan cepat putus asa, betul. Miss mungkin ada pengalaman dengan apa ni, dengan siapa, saudara mara ke? Saudara mara yang kalau saudara mara, mungkin saya tak ada pengalaman sangatlah sebab saya tidak tinggal bersama dengan kakak dan adik saya. Kakak dan adik saya menyusu badan anak mereka. Saya bekerja di tempat lain, saya tidak tinggal serumah. Jadi pengalaman secara macam hands on tu tiada lah. Cuma pemberian dari segi sokongan, nasihat, kata-kata semangat tu, supaya mereka dapat meneruskan sampai paling-paling pun 6 bulan. Tapi saya memang mengucapkan tahniah kepada adik saya, di mana dia boleh menyusukan badan anak dia sampai anak dia darjah 1. Darjah 1 masih menempel. Darjah 1 bis. Darjah 1. Beyond.
Wah, Sebab kita punya polisi Kementerian Kesihatan, kita kena menyusukan anak, digalakkan menyusukan anak dari susu ibu Ya, sahaja. betul. Dari lahir sampai 6 bulan lah. So kalau nak teruskan 6 sampai bulan. boleh sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun. Lepas tu lepas 6 bulan tu kita bagi makanan pelengkap lah. Itu yang kita biasa galakkan dengan ibu lah. Tadi Mac ada menyentuh banyak mengenai mindset lah. Mindset yang which is mindset ni adalah benda persediaan yang kita perlu buat sebelum sebelum mengandung kita dah kena ada mindset tu dah, betul tak? Kan kalau the early kita buat lebih baik lah sebenarnya kan. So apa lagi persediaan lain yang mungkin boleh share lah Fatin ke Mac ke atau Ellen ni yang kita orang ada buat sebelum nak go through fasa penyusuan susu ibu tu. Apa persediaan lain lagi yang mungkin kita boleh ni lah. So, Fatin sila. so bagi saya lah kan, essential lah masa nak breastfeed ni, you have to have breast pump. Breast pump Bukan saya nak cakap berat tangan, walaupun you pandai berat tangan, but ada masa saya rasa breast pump sangat membantu lah. Like in my case, I didn't expect my firstborn akan tak nak hisap to my one side of the breast. So masa tu memang lambat purchase breast pump. Even the manual breast pump pun tak ada. Walaupun guna hand expression pun dia macam still bengkak. So it's very sakit, very painful, and I have to ask my husband to buy a manual breast pump yang macam the suction is very kuat sampai melecet lah my areola and all. So and the breast pump yang we ordered sampai like dekat-dekat nak habis pantang. So saya rasa lah macam benda-benda tu sangat diperlukan lah untuk you nak start breastfeed, especially for the first time mummy lah. Betul. Saya pun sokong yang tu sebab hari tu sangat penting lah. Hari tu kami pun masa tu waktu bersalin lah. Waktu mengandung tu memang dah cari pump tau. Dah survey. Dah survey tengok pump mana yang sesuai lah. Tapi untuk my case pula, untuk my case dengan my wife, dia kata bila dia pakai hand expressing, dia lagi sedap kan? kosong, lebih kosong, breast tu lebih kosong. Compare tu dia kata kalau Tapi dia pakai pump. Fatin. Tapi in my case kalau tak ada pump, so I have to use hand, so macam sangat penat. Dah kita sakit, tak cukup tidur semua kan. So memang pandai hand expression. Tapi itulah, itu pun sangat membantu. Just tukar-tukar, just for you tukar-tukar. Just make sure ada option lain lah sebab kalau nak bergantung dengan breast pump pun tak boleh juga. Kalau nak bergantung hand expression je pun susah juga kan. Ellen? Both lah, dia kena both ways. Kan? Dia kena. Apa persediaan lain Ellen? Saya pun masa mengantung, saya pun sudah cari breast pump. Saya sudah beli manual, sudah beli elektrik. Saya memang bersedia semua. Lepas tu semua set, semua. Dah ada? Yang saya tak beli adalah susu formula lah. Memang pagi tahu husband saya tak nak beli. Betul, setengah orang kan mungkin dia ingat persediaan dia adalah beli susu formula siap-siap kan. Which is not good lah sebenarnya. Jangan beli dulu. Sebenarnya kita sekarang kan dah boleh ada tax exemption juga kan untuk breast pump. So I think betul. Betul kan. Ni satu benda ni lah. Mac, mungkin boleh cerita sikit apa persediaan lain yang mungkin ada buat? Actually masa breast pump tu kita tak decide nak beli terus lah, because in my mind kita nak ajar je untuk direct latch. Okay, because my wife is a working wife, so saya hanya fikir nak beli breast pump once dia nak masuk kerja, so that we can pump untuk sebagai storage lah, so that when my wife pergi bekerja, we still have stock untuk susu bagi dekat anak lah. So initially I don't plan untuk beli breast pump, okay, because I thought that my daughter will attach properly dekat payudara lah. Sama so so our mind memang sama. We memang so thinking kan everything akan smooth. Because we thought nothing. Yes. Kan. Because kita dah belajar kan. Ya betul. Because this is I think because memang I think senang lah. Betul. Sebab rasanya semua ibu ataupun parents yang muda kita dah plan macam ni kan. So kita tak pernah ada pengalaman lagi. So now after first hand ada pengalaman tu, tengok alamak anak tak boleh attach, terus pergi ke kedai cari breast pump, baru beli breast pump. Okay, initially memang tak plan nak belilah. Beli pun kalau
mungkin masa wife nak masuk bekerja lah, because my wife is a working mother, so beli kemudian lah, bukan yang persediaan awal lah. Actually selain daripada breast pump, I think yang bukan material macam ni, I think like pemakanan ibu pun kita kena pastikan pemakanan yang sihat lah. Because semua kita PSP kan, we know that mothers pun kena ada satu nutrition yang baik, makanan yang baik untuk memastikan badan dia bersedia untuk penghazilan susu yang baik lah. Okay, so I make sure menu my wife makan tu sehat, okay. Bukan yang once in a while boleh lah makan something like yang kita pada macam si berapa sehat lah, but then throughout my wife's punya pregnancy, usually dia bukan dengan saya, dia sendirian mengandung, kesian dia. Okay, only masa tu jarak jauh jarak jauh lah, masa tu jarak jauh. PJJ. Yes, PJJ. So I cannot monitor dia punya pemakanan banyak sangat lah, but I know yang makan dia agak okey, pemakanan mesti sihat, supaya penghasilan susu tu ada nanti lah. Okay, I think that itu pun satu perkara yang kita kena ambil berat lah berkenaan pemakanan ibu ni. Okay, bercakap pasal pemakanan ketika menyusu lah. So maybe ada tak apa keperluan khas yang mungkin ibu-ibu perlu tengok ataupun perlu tekankan dalam pemakanan semasa menyusu ni lah. Mungkin Miss ada point dekat sini boleh beri. Apa yang sebenarnya yang kita perlu tekankan ataupun kita perlu jaga ketika bagi ibu ni lah waktu menyusukan bayi. Okey, bila ibu itu menyusukan bayi dengan penyusuan susu ibu, okey, ibu itu adalah atau ibu itu menjadi kilang menghasilkan susu. So memang dia memerlukan kalori tambahan ke? Yes, pertambahan kalori yang tinggi sampai 2,500 kalori ya. Dan itu sangat banyak. Okey, jadi ibu harus sentiasa jaga waktu makan ya. Ya, betul. 3 kali waktu makan, tambah 2 kali snack. Kita kena pastikan jangan kita skip makan kita kena jaga waktu makan kita. Yang penting adalah jaga waktu makan. Yes, jaga waktu makan, kuantiti makanan kita. Kuantiti kena ni lah, betul lah. Yes. I think some of the real questions yang mungkin ibu tanya adalah nak makan apa? Is there any special diet untuk ibu yang nak menyusu anak ni? Kita boleh sentuh juga Mac pasal ni. Apa agaknya makanan yang ada ni, benda ni memang dia ada juga yang cakap terbukti lah, tapi kita pun tengok based on orang panggil apa, testimonial. Ada serta-serta makanan yang membantu untuk meningkatkan penyusuan susu ibu. So kita tak boleh nak nafikan juga kan. Memang kalau ikut teori is demand and supply, betul. Kalau ada demand sepatutnya ada supply. Tapi dalam masa yang sama memang kita tidak nafikan ada juga makanan yang membantu untuk meningkatkan penghasilan susu. Mungkin Mac boleh sentuh sikit pasal ni kalau ada in mind serta-serta makanan yang mungkin membantu. I think ini lebih kepada petua-petua yang mungkin kita pernah dengar. Okay, like myself, in my part sometimes sebab kita nak increasekan production of milk. Usually my wife punya idea dia dari pembacaan dan semua, dari petua dia ambil fenugreek, dia buat air teh fenugreek. Fenugreek. Halba. Yeah, halba. Yes, halba in Malay lah. Halba. So yes, halba. Jadi my wife buat teh halba untuk menghasilkan susu, and then kita ada makan lychee, it's not lychee, kurma merah red dates. Kurma merah. Red dates. I think this one is beli dalam one set tu ke Mac? Kami beli yang one set? Kering, bukan kering. Kurma merah aja. Yang kering lah, Kering. merah. Sama kami. Ada lychee, longan, yes, Longan, yes. Bukan lychee, longan. So I think ini kuat dengan maybe Chinese community lah. Ellen ada buat macam tu ke? Ada juga tapi because we read about that kurma one. kan? Kurma ada juga, lepas tu Chia seed, paku roban
Paku roban. Paku uban. Paku uban. Salah lah pula. Itu I think it's a belief lah. Paku uban orang cakap boleh menambahkan susu. Tapi yang tu kan, Mac, but- my wife buat tau. Okay, memang boleh tahan lah. Yes. Ada kesan lah. For my wife lah. Memang ada kesan. Betul. My mother-in-law yang suruh saya beli. Dia cakap, Paku uban. Mac, dia cari paku uban dekat pasar, nanti bagi my wife makan untuk menghasilkan lebih banyak susu. Ellen So, ada any petua untuk ni kan, yang Chinese punya, untuk meningkatkan penghasilan susu? Chinese memang banyak ialah herbal lah. Herbal. Tapi ada orang juga beli macam medicated wine. Macam wine lah. Tapi dia ialah daripada herbal lah. Medical. Jadi memang itu semua sup herbal ke, semua itu untuk bantulah penghasilan susu. Tapi saya rasa yang penting ialah minum banyak Banyak cair lah. Banyak. Betul. Tidak dinafikan lah Tapi sebab saya pernah baca juga, air tu pun jangan terlampau banyak ya. You just drink accordingly what you need lah. Sebab actually saya pernah baca dalam satu buku ni, dia cakap jangan lebih daripada 3 liter sehari kalau dalam buku tu lah. But then it depends on you lah. Kalau you memang jenis yang kuat minum air, then it's okay. Buat perlu ke apa. Tapi jangan terlampau banyak sangat air lah kot rasanya. Miss ada petua orang bidayuh? Meningkatkan penyusuan, meningkatkan penghasilan susu. penyusuan. Saya rasa saya belum pernah dengar lagi. Belum. Belum. Okey, tak apa. Kita cakap pasal sebab memang banyak lah, tapi memang biasanya yang standard lah yang kita sebut tadi tu memang ada lah. Tapi jangan lupa yang sebenarnya demand and supply jugalah sebenarnya. Kalau anak tu kerap menyusu, dia akan meningkatkan penghasilan susu. Tapi dalam masa yang sama, if perlu backup dengan nutrien yang diambil oleh ibu lah. Just make sure makan dengan seimbang. Yes. Bagi aku kan Syam, makanan berpantang tu lah actually banyak membantu. Makanan pantang. No, I mean you have to eat proper meals lah. Proper meals. Kena ada karbo, kena ada protein, kena ada sayur, minyak. Ya, itulah sebab kebanyakan orang kalau macam dia dijaga oleh orang tua-tua yang masih mengamalkan yes. Dia tak bagi makan sayur, tak bagi makan buah, air pun very limited. So macam mana nak you nak menghasilkan susu kalau you tak happy dengan apa you makan. So for me, you must be happy lah. Maksudnya you eat what you feel that makes you happy. Betul, sebab penghasilan susu ni memerlukan tenaga kan. So perlu make sure makan tu memang perlu cukup lah. Aku pernah ada kawan, dia makan setiap hari nasi dengan ikan kembung je. Macam mana tu? Which is wrong lah sebenarnya. Betul-betul. So for 45 days dia makan nasi dengan ikan kembung je. Ikan kembung goreng. Sebab kalau perasan kan sebenarnya penyusuan ni dia memang ada kaitan dengan pemakanan yang kita makan. Tapi dia sangat relate dengan emotional, betul tak? Kadang-kadang ibu, betul. Kalau ibu tu tak happy, kan sometimes penghasilan susu pun tak cantik kan? Tak banyak dan tak bagus. Betul. Itulah kena tengok balik benda ni. So just make sure waktu pantang be happy as you can be lah. Actually, makan pantang boleh je makan macam biasa yang kita makan. Cuma betul. kalau you rasa something is not right dengan bila apa you makan, then you just stop lah. Betul. So kita try and error lah. Sama ada tengok kalau tiba-tiba makan ni gatal, so kita berhenti makan tu, makan benda lain. Macam tu lah kan. Yes. Banyak lagi kan, kita ada variety pelbagai jenis makanan. Yes, variety sources of makanan. Like my wife, kita pun tak restrict lah dia nak makan apa. But I'll just make sure mesti ada carbohydrate, mesti ada protein. Betul. Kalau tak boleh makan ikan, ayam ada. Okay, and then sayur mesti ada, buah-buahan mesti ada. So I think there's no special diet lah untuk ni. Cuma kita kena pastikan makanan tu seimbang, a correct portion, and then pastikan sedap lah. Make sure sedap lah. Make sure Make sure sedap. Mesti happy lah. Then supply and demand. That is the important thing just now lah. Supply and demand. Okay, one thing kita nak sentuh kan sebenarnya, lagi satu benda yang tadi pun bisa ada sebut, banyak peranan sebagai anggota keluarga ataupun pasangan. Apa peranan yang boleh dimainkan untuk menyokong lah. Sebenarnya
penyusuan susu ibu ni kita tak boleh letakkan pada ibu seorang sahaja. It's not tanggungjawab ibu. Tapi is perlu diambil oleh kedua-dua pasangan lah, ibu dan bapa, dan juga ahli keluarga pun perlu menyokong. So mungkin siapa boleh mulakan untuk cerita pengalaman ke ataupun apa yang dah dibuatkan, bagaimana pasangan ataupun ahli keluarga ni boleh membantu dalam penyusuan susu ibu. Siapa nak start dulu? Silakan. Okay. Untuk saya rasa itu peranan confinement lady pun sangat penting lah. Okay. Sebab kalau confinement lady itu tak menyokong penyusuan susu ibu pun susah. Jadi macam saya confinement lady, saya sangat menyokong penyusuan susu ibu lah. Okay, masa saya memang berpantang, memang saya juga ada masalah macam bengkak payudara, dia pun tolong untuk massage, dia pun tolong kasih tuamkan bola untuk saya. Tuam. Betul. So maknanya pilih confinement lady yang pandai, yang menyokong penyusuan lah. Okay, Max peranan ni siapa lah peran. Apa dia? Sorry, sekali lagi Ellen. Confinement lady itu mesti ada kesabaran lah. Kesabaran. Okay, betul. Sebab first mother memang tak tahu apa, walaupun ada itu pengetahuan, tapi susah nak apply. Betul. First mother, betul. Ni Mac, mungkin sokongan as a husband, apa yang kita dah mula untuk anak kita kan, untuk isteri. Okay. Masa anak saya dilahirkan, actually because my mom dekat Muka, my mother-in-law di Bintulu, so they are not available masa isteri saya melahirkan anak lah. So sebulan pertama we are on our own, macam Syah juga, we are on our own. Cuma masa tu my sister coming over, and then my brother, sebab adik-beradik saya 2 orang dekat Kuching, so they help in benda-benda kecil lah. Yang peranan paling kuat tu memang dari husband lah rasanya. I think Syah pun setuju. Kalau suami kena tolong dari segi emosi, kena tolong dari segi sokongan, okay? Kena cakap yang baik-baik, kena jaga hati isteri, jangan bagi isteri stres, kena buat benda-benda rumah lah. Kerja-kerja rumah bagi kita yang handle. Okay? Kita kena letakkan tanggungjawab yang menyusu tu, bagi isteri freedom untuk tak kisahlah untuk nak menyusukan direct ataupun nak mengepam susu, itu kita kena bagi freedom dengan isteri. Tapi suami kena tolong kerja-kerja rumah lah. Cuci baju, kemas rumah. I think that one really helps. Sebab sometimes orang letakkan tanggungjawab semua dengan isteri. Memasaknya isteri, mengemas rumahnya isteri, nak menyusukan isteri. So nanti isteri stres, dia letih, jadi dia tak nak menyusukan anak, ataupun mungkin production of milk akan reduce. So I think husband can help on that one lah, kerja-kerja rumah, house chores. I think kita kena bantu lah. Dan dari segi kewangan, in terms of macam breast pump, we have to be prepared lah. Okay. Memanglah kalau nak berkeluarga, kena ada satu financial stability yang baik, kena beli pump. Tapi kalau tak nak pump pun, kalau tak ada kemampuan untuk beli pump, you have to know basic things untuk pemberahan menggunakan tangan. Okay. Itu sokongan-sokongan yang mungkin ahli keluarga semua kena bantu, kena bagi lah. Okay, and then my mother-in-law very supportive dengan breastfeeding. Dia sendiri pun memang breastfeed anak dia masa dia kecil, masa isteri saya kecil. Saya punya in-law semua memang menyusu badan lah. My family mungkin, me myself, saya tanya dengan mak saya tak diberi susu badan, kesian. Tapi my mom memang support breastfeeding. So whenever she comes over, memang dia bantulah. Bantu in terms of kerja-kerja rumah. Kalau dia tengok isteri saya tengah mengepam susu, dia tolonglah dari segi kerja yang lain, so that my wife can have ample time untuk pump susu, bagi anak susu and all that. I think that's the basic things lah yang husband can do lah. Suami-suami boleh bantu. I'm not sure, I think Syah pun ada pengalaman yang sama, macam mana? My lebih kurang lah sebenarnya. Kalau tengokkan sebenarnya apa yang macam saya punya fokus masa my wife lepas bersalin is dia punya tanggungjawab is untuk menyusukan anak. The other thing is saya yang buat. That's yang kita letak lah. So benda lain yang saya yang buat tu maksudnya semua benda lah. Semua benda berkaitan urusan rumah, memasak. So I take over that part. Tapi sebab kami orang masa tu kami orang ada ambil confinement lady.
untuk jaga my wife, sebab my wife dengan kami orang 2 orang je. My mum come lepas dalam 2-3 months lah after that. Tapi itu pun bila mak kita dah tua kan, so kita pun dah tak boleh nak mengharapkan pada mak kita sebenarnya kan. So what we can do actually, we try to buat benda yang dia tak boleh buat lah. Contoh kalau katakan dia memang dia dah biar dia menyusukan anak, benda-benda yang kita buat. So memang yang lain tu saya handle everything lah. Even sampai my son sampai umur dah 6 bulan pun saya yang uruskan makanan dia. Everything memang under me lah. Sebab I bukan nak cakap Mama apa. contoh lah Syah. Because I feel comfortable doing it. Sebab kalau dia buat nanti saya banyak saya akan bebel. Bebel. Dia salah kan. So better I do it myself lah. So memang saya jenis saya suka bebel sikit. So tak mau ada macam tu kan. Tak apa, then I buat everything. Fatin, kalau nak share sikit pengalaman apa pasangan ataupun ni buat saudara mara ataupun ahli keluarga dia buat untuk membantu penyusuan ni. Okay, macam aku memang anak susu formula. Aku memang dibesarkan susu formula. Sama So juga. when I told my parents that aku nak susukan anak aku dengan susu badan, ada skeptical sikit di situlah. Yalah. Tapi sebab aku betul-betul aku Nekat. dan husband memang betul-betul nekat nak breastfeed anak. So okay lah, apa-apa komen ke apa ke, just keep to the heart je lah, bincang je dengan husband and wife. Okay. Sebab aku dah sangat bersyukur boleh berpantang dekat rumah parents dan diorang banyak membantu masak, tolong basuh baju semua sebab husband aku bekerja kan. So macam itulah memang bersyukur. So sekarang ni my parents dia memang sangat bangga dengan cucu-cucu dia, both of my my anak kan. So memang nampaklah anak yang hasil anak breastfeed lah, macam tu lah. So I have proven myself to the parents yang actually breastfeed is also sangat bagus. Sangat kan? bagus lah. Jadi bagus lah sebenarnya. So kita boleh berikan contoh yang terbaik untuk passion kita juga. So kita bila ada contoh, bila ada macam apa orang kata bukti tu kan, orang akan lagi percaya lah kan. Miss mungkin nak cerita sikit apa berkaitan ni sokongan yang diberikan kepada ni. Sokongan yang diberikan. Saya sangat tertarik dengan siapa tadi? Syah Mac yang sebut isteri mesti happy. Mac. Siapa yang sebut Mac kan, isteri kena happy. Betul. Memang saya, sebab kalau kita tengok kita punya apa orang cakap subjek di klinik patient. Patient Ibu-ibu. Okay, ibu-ibu. Okay, bila kita kumpul data, subjek data penyusuan, amalan penyusuan susu ibu kita tengok banyak juga ibu-ibu suri rumah yang tidak berjaya menyusukan badan sehingga 6 bulan. Jadi mungkin kita kena tengok di sini kenapa ibu-ibu ni tidak berjaya. Dan banyak juga wanita yang berjaya menyusu anak secara eksklusif sehingga 6 bulan. Okay, mungkin di sinilah kita nak nak pastikanlah ibu itu sentiasa happy. Kalau kita tengok kehidupan sebagai seorang suri rumah, dia bukannya satu kehidupan yang mudah. Ya, bukan mudah, sangat stres. Ya, sangat stres, dan saya rasa seorang suri rumah dia payah sekali untuk mendapat apa yang kita panggil sebagai me time, masa untuk diri sendiri. Semua adalah untuk anak, suami, rumah, nak urus rumah, dia tak ada masa me time, dia tak ada masa untuk untuk dia macam mana nak release release tension, nak happy lah, nak untuk diri dia sendiri. Okay, jadi apa yang saya boleh nasihatkan di sini mungkin daripada suami-suami, sokongilah isteri kamu, bagikan dia masa me time, jaga macam kata Syah dan Mac tadi bantu isteri jaga anak. Biarlah isteri tu mungkin kalau dia suka shopping balik kita dari bekerja mungkin kita take over lah jaga anak. Betul. Dan biarkan isteri tu ada masa me time dia tu, dia rasa happy. Itu yang saya rasa antara yang pasangan boleh bantu untuk supaya isteri menjadi happy. Saya sangat sedih lah kalau baca suri rumah yang kita memang harapkan mereka dapat menyusu sampai 6 bulan ini, menyusu secara eksklusif sehingga 6 bulan ini dapat berjaya, tapi banyak yang kecundang lah. Itu yang memang saya rasa ada suatu
di sini something yang wrong lah. perlu kita something wrong lah. Okey, saya rasa banyak dah kita bincang. Menjaga anak bukan isteri seorang lah. Betul. Dia adalah tanggungjawab keluarga. Okey, kita dah bincang banyak dah pasal benda ni. So mungkin kalau ada sesiapa nak ada macam sama ada nasihat ke ataupun ucapan bolehlah sempena Minggu Penyusuan Susu Ibu ni yang kita akan sambut pada bulan Ogos pada minggu pertama. Boleh siapa someone nak ada wish ke ataupun apa ke nak cakap pasal penyusuan ni? Silakan. Kita dulu ya. Sila. Okay, so aku rasa macam kita dah bincang tadi, penyusuan susu ibu ni bukan something yang mudah lah perjalanan dia. Bukan perjalanan yang mudah. So kena kuatkan diri, kena banyakkan ilmu di dada. So kena banyak membaca, kena banyak bertanya, and bawa sekali pasangan kita masa bila kita dah dapat something new pasal breastfeeding ni, just inform the husband. Okay, so suami lah mainkan peranan. Kalau keluarga kita sendiri tak support, dan kita lah mainkan peranan lah untuk convince the family untuk so aku rasa itulah kot, ilmu dan juga mindset. Positive mind itu penting, yang paling penting. Itu saja. Okey, Matt. Madam kena cakap dalam bahasa Cina. Pesanan untuk ibu-ibu yang di luar sana. Boleh. Boleh juga. Cepat. Sila. Saya nak dengar. Nanti translate. Pakai saya cakap breast milk is the best lah kan. Boleh lah kan. Boleh. 母乳是最好的选择，希望你们都能够选择母乳。 Okey. Okay, Mac, sila Mac. Okay, I think daripada kesimpulan daripada kita punya perbincangan ni, I think positive mindset we have to adalah untuk semua ibu-ibu, especially first time mother, because I think I believe once you breastfeed anak you, yang anak yang pertama, okay, you akan breastfeed anak-anak yang lain juga. Okay, so ibu yang pertama kali ni yang penting. I mean ibu barulah, pasangan-pasangan baru have to equip themselves with good knowledge, good people surrounding them yang boleh menyokong penyusuan susu ibu, untuk kita pastikan anak kita disusui dengan susu ibu at least for the first 6 months lah. Okay, rasanya untuk ibu-ibu yang di luar sana yang tengah tengok video ni, okay, you are not alone. Kalau you ada masalah penyusuan susu ibu, you can approach us. You can approach misi-misi dekat klinik atau mana-mana kumpulan sokongan penyusuan susu ibu. Okay, if you need help, okay, kita akan bantu. Yang paling senang I think dari klinik lah. Okay, dari klinik ataupun ahli keluarga yang mungkin ada pengalaman untuk penyusuan susu ibu. Okay, sempena Minggu Penyusuan Susu Ibu, saya ucapkan tahniah kepada ibu-ibu yang berjaya menyusukan susu ibu, dan kepada yang tidak berjaya, tak apa, ada rezeki anak lain, you can try. Okay, at least for the first 6 months kena bagi susu ibu lah dekat anak-anak masing-masing. I think itu saja. Okay, Miss. Ya, untuk saya penyusuan susu ibu ini adalah satu perjalanan. Bagi saya tidak ada istilah orang itu berjaya atau tidak berjaya, sebab ia adalah satu perjalanan, dan liku-likunya adalah berbeza daripada satu orang ke sangat berbeza. Ada yang mudah, ada yang sukar, ya, perjalanannya. Raikanlah setakat mana anda dapat menyusukan, raikan dan usaha, jangan kita berputus asa bila kita menghadapi cabaran, dapatkan sokongan daripada orang-orang sekeliling kita, especially pasangan kita. Dan juga harapan saya di sini adalah agar masyarakat dapat membudayakan penyusuan susu ibu ini, jadikan ia sebagai satu amalan yang biasa, satu amalan yang normal lah. Kita agar kita tidak tengok penyusuan susu ibu ini sebagai satu benda yang pelik, yang janggal, yang jarang dibuat orang. Kita nak benda ini adalah satu amalan yang biasa. Kita tengok orang menyusu badan, kita pun tak rasa pelik. Menyusu badan ke? Rasa pelik begitu. Tidak mahu. Kita nak benda itu
satu Normal benda lah. yang yang normal. Itu normalize breastfeeding. Itu yang harapan saya. Sekarang ini kita tengok makin banyak orang menyusukan badan, saya pun rasa happy. Semoga di masa hadapan kita dapat tingkatkan lagi, banyakkan lagi ibu-ibu yang menyusukan badan. Sokongan penting kepada ibu-ibu, lebih-lebih lagi pasangan masyarakat sekeliling. Sokongilah ibu yang menyusukan menyusu badan anak mereka. Okey, daripada saya pula, penyusuan susu ibu tu macam ni saya kata tadi lah, dia bukan benda yang mudah sebenarnya, tapi dia tak mustahil. Perjalanan tu memang ikut masing-masing. Dia akan ada tempat susah dia dan ada tempat senang. Ada tempat senangnya. So yang penting sebenarnya macam kita tadi sentuh banyak is mindset. So kalau kita dah tetapkan pendirian kita nak menyusukan, insya-Allah benda tu akan follow through lah. Tak apalah macam mana susah pun kita akan cuba go through. Ya, kalau ada apa-apa masalah memang boleh dapatkan bantuan. Lepas tu saya rasa saya akan encourage untuk cuba baca kisah-kisah yang berjaya. Sebab kadang-kadang kisah-kisah yang berjaya ni dia akan beri kita macam sedikit panduan lah melalui pengalaman dengan orang yang pernah mengalami. So benda ni lebih bagus daripada kita Inspirasi, baca inspirasi, betul. Kadang bila kita baca teori memang nampak indah je, cantik je, senang. Macam kami dulu kan ingat senang je. Rupa-rupanya macam-macam masalah akan timbul lepas tu lah. Yang penting sama juga sokongan pasangan dan cuba membantu menyokong siapa-siapa di persekitaran anda yang menyusukan bayi. Encourage them lah, cuba encourage them. Okay, saya rasa perbincangan kali ini sangat bermanfaat. So terima kasih banyak-banyak kepada semua yang membuat rakaman video ni. Okay, kalau ada apa-apa insya-Allah kita akan buat lagi. Kalau ada topik-topik yang menarik yang mungkin kita nak bincangkan, dan kita boleh bincangkan lagi dah dalam sesi Sembang Nutrition kita lah. Okay, terima kasih semua. Okay, bye. Jumpa lagi. Bye. Okay. Bye.